إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة سيدنا مولانا محمد رسول والشرف والدرجة العالية وبعثه مقاما تخلد. Jadi masjid pondok kita tu sudah selek tingkat 2. Alhamdulillah. Buat data video ke Tuan Haji Nordin kita. Jadi sekarang ni kita nak sambung untuk tingkat 2. Nah, hari tu kita nak buat tingkat 1 dulu. Lepas tu nak buat bumbung sementara. Berapa kos bumbung sementara ni pun boleh kira juga 20,000 lebih. Jadi kalau kita sambung terus naik tier-tier, lepas tu selek pula untuk bumbung kubah, lebih kurang dalam 40,000, lebih kurang 40,000 lebih gitu lah. Sebab konkrit lah ni naik, kita tak pasti lebih kurang gitulah naik. Jadi kita tak save buat bumbung sementara, kita nak perakak selalu naik, tinggal orang pakai lubang kubah. Jadi kubah tu nanti insya-Allah boleh bayar secara ansuran. Jadi kita harapnya pakak-pakak jangan putus lagi untuk wakaf. Kalau boleh kita boleh siapkan masjid ni digunakan pada bulan 2 insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Faiz selaku imam dan khatib kita pada hari ini. Alhamdulillah sama-sama kita dapat salat berjemaah pada hari ini. Yang pertama, aktiviti Surau An-Nur. InsyaAllah pada hari Sabtu malam Ahad sepenuhnya tahun baru, pihak surau akan mengadakan kuliah khas bersama Al-Fadhil Ustaz Nahar Effendi. Saya bagi pihak pengurusan menjemput tuan-tuan bersama keluarga, bersama kita mendengar kuliah tersebut. Dengan insyaAllah kami akan sediakan sedikit makanan pada malam itu berbentuk gulai ayam salai dan telur itik salai serta gulai nangka. Bawalah keluarga, bersama-sama kita menikmati juadah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nahar nanti. Yang kedua, saya pihak pusat juga memohon maaf di atas kesulitan audio sistem kita masih lagi tidak dapat diselesaikan. InsyaAllah tahun depan lah kita selesaikan, sehari je lagi. Yang ketiga, saya merayu dan memohon kerjasama daripada ahli karya. Tolong jangan parking kereta anda pada hari Jumaat. Pada hari ini ada 15 buah kenderaan pemilik ahli karya berada di Surau An-Nur. Kita ada 30 je parking. Tolong ahli tuan-tuan kerjasama. Jadi kita nak utamakan tuan-tuan yang jauh datang salat berjemaah bersama-sama di Surau An-Nur. InsyaAllah dengan keberkatan orang-orang yang datang ke surau kita, mendoakan, mengaminkan doa imam-imam kita, kita lagi makmur surau kita, makmur stesen 20, insyaAllah tuan-tuan. Tolong sekali lagi saya merayu, tolong alihkan kenderaan dan bawalah keluarga anak-anak untuk salat berjemaah bersama-sama di surau, insyaAllah tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menunaikan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semoga Allah meredai hidup kita,
bahagia di dunia dan di akhirat. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri ini ialah ancaman akidah dan pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam hari ini. Bahkan ada yang menyeliputi pemikirannya dengan Islam, akan tetapi hakikatnya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenar. Disebabkan oleh belitan hawa nafsu dan akal yang singkat, lahirlah pemikiran yang ingin membebaskan agama ini dari tafsiran dan kefahaman yang diwarisi oleh ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Perkara yang mimbar maksudkan ini ialah usaha untuk mentafsirkan agama Islam dengan cara pandang yang liberal atau bebas serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu sehingga kini. Dengan mukaddimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, maksud pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya menjelaskan dan umat Islam dan itu yang satu yang hak, yang disepakati, yang diijma', dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekalian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulu dikenal dengan nama golongan ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib lagi. Maka apa nak jadi dengan Islam kalau begini halnya? Zina, arak, judi semua menjadi halal. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat semua tidak lagi jadi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini di dalam agama dengan secara pasti. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini pula lahir pemikiran yang tidak jauh dari golongan ibahiyun itu, yaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang kadang telah melanggar ijma' ulama, yaitu konsensus umat Islam. Misalnya dalam hal asas cara penetapan dan penggalian hukum, atau dikenal dengan istimbat hukum, mereka tidak lagi mahu mengikut manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu, yaitu mengikut manhaj usulul fiqhi, ulumul hadis, ulumul tafsir, ilmul kalam dan lain-lain. Justru mereka berkempen untuk mentafsirkan Al-Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' oleh para alim ulama juga dibakul sampahkan, dan mereka mengambil penafsiran mengkritik hermeneutik yang digunakan dalam apa nak jadi rambut sama suka laporan di jauh kenal dengan yaitu mod kredibilitas autoritas mazhab kan puak Islam liberal pula berani mengolokkan Imam Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid yang lainnya, menganggap mereka ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid buta. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari pun dituduhkan tidak lagi sahih. Lalu apa yang sahih?
tidak lain hanya mereka sahaja agamanya. Apa yang akan Islam di ini saat yang mati Allah ulama diperlekeh 100 tahun dijadi menghasilkan fatwa dan panduan, semuanya ditolak dan diperlekeh. Lalu mufti FB dan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes di FB atau membiarkan komen netizen menentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu itu tidak lagi di pondok-pondok, di sekolah, hadir melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya Islam adalah agama yang tegas, memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan Islam, memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayarkan maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan wanita menutup aurahnya. Perkahwinan jahiliyah adalah tanpa batas, tetapi Islam membatasi berpoligami kepada 4 orang sahaja. Akan tetapi yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada usaha dari mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBT yang jelas-jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada di kalangan mereka menganggap kitab-kitab fiqh ulama mazhab 4, mazhabil arba'ah, adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki bersifat patriarki yang menyebabkan segala hukum banyak menyebelahi kaum lelaki. Maka ada dari kalangan mereka ini yang melawan konsensus, yakni ijma' ulama, dengan membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam sembahyang kepada laki-laki. Bahkan di dalam sembahyang Jumaat sekalipun, patriarki adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dan dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan sahaja dari segi politik, tetapi juga moral dan mempunyai hak keistimewaan di dalam perundangan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabun. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan yang ini, yakni ingin mendapatkan limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian dari kamu, untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain, yakni tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetaplah orang-orang lelaki itu ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014, jelas menyatakan fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada agama Islam. Dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini, wajiblah segera bertaubat. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah duli yang maha mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018
untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar senantiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Landasan ahli sunnah wal jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Dalam fiqh adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i dan meraihkan serta menerima 3 mazhab yang lainnya. Sedangkan tasawuf pula adalah mengikut Imam Juni al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali dan selain daripada mereka di kalangan ulama-ulama sufi yang muktabar. 3 asas inilah yang sudah lama dipegang oleh umara dan ulama di Selangor sejak berzaman. Semoga kita semua istiqamah dalam pegangan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati tausiah berikut. 1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana asasnya ialah akal dan logik semata-mata serta menolak Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, umat Islam wajiblah menolak fahaman liberalisme secara mutlak. Bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menokok tambah dalam dan mereka-rekakan perihal agama mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa ma fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberikan kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya mereka tidak juga mahu menerima. Mukminun ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تحشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan satu perkara yang sangat besar yang diperintah untuk kita taat perintahnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah senantiasa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap salamlah sekalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rishwah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat Islam. Ya Allah, panjangkanlah usia, berkatikanlah umur, murahkanlah rezeki dan harta, serta matikanlah mereka di dalam iman dan Islam. Masukkan mereka di dalam syurga bighairi hisab, tanpa dihitung, au hisaban yasira, atau hitungan yang ringan. Bagi mereka yang berwakaf dan yang menyumbang amal jariah untuk tabung pembangunan dan pengimarahan surau Jumaah An-Nur ini ya Allah, serta pembangunan serta wakaf pembinaan Masjid Raudhatun Nahdiyyin, Masjid Pondok Rumi Sufi Jawi di Jalan Setia 3 Kuang Selangor. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibad Da'wat. Allahumma ya Dafi'al Bala, idfa'an hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya Latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.